Saya sebagai seorang aktivis dan telah pun berjuang begitu lama, yaitu 30 tahun lebih, daripada negeri Sabah kepada antarabangsa, dan saya sudah mengelilingi ini dunia, berjuang di bawah naungan bangsa-bangsa bersatu, yaitu United Nations, yang beribu pejabat di Geneva, di Switzerland. Daripada pengalaman saya yang berjuang hak asasi manusia ini di antarabangsa, berpendapat daripada mulanya bila kita ini menubuhkan satu gagasan Malaysia, banyak perkara yang berlaku. Satu daripada dia itu orang-orang Sabah berhati besar bahawa satu hari bila ini Sabah dimasukkan dalam satu gagasan penubuhan Malaysia ini, orang-orang Sabah, Sarawak dan juga Brunei dan juga ini Singapura dan juga Malaya, diorang adalah satu gagasan penubuhan Malaysia. Berarti penubuhan itu merangkumi kemerdekaan sepenuhnya. Tetapi pada masa pembentukan ini Malaysia ditandatangani di England, di London pada 9 hari bulan Julai 1963, di mana Brunei sendiri tidak menandatangani, yaitu 11 jam sebelum tanda tangani. Dan sesudah 2 tahun, Singapura pula dia sama ada dia keluar sendiri ataupun dia kena kasih keluar. Jadi sepatutnya perjanjian penubuhan Malaysia yang telah ditandatangani pada 9 hari bulan Julai 1963 itu dikaji semula. Karena pada masa sesudah dia Brunei tidak menandatangani, Singapura dia talikan sesudah 2 tahun, dan tinggal pula Malaya, Sabah dan juga Sarawak. Tinggal 3 saja ini. Sepatutnya akan dikaji semula perjanjian itu. Tetapi malangnya tidak ada yang dibuat. Dan dalam perjanjian itu juga ada dia menyatakan setiap sesudah 10 tahun perjanjian itu dijalankan, ditubuhkan, dia ada satu referendum. Ini IGC, dia akan tanya balik kepada rakyat kita untuk tanya sama ada kita masih dalam ini masih kita bergabung dalam ini Malaysia. Tapi tidak ada dibuat, yaitu pada masa itu kalau saya tidak silap tahun 74 akan dikaji semula. Adalah amat menyedihkan, dan saya harap pejuang-pejuang yang muda ini akan meneruskan perjuangan ini sehingga kita punya negara ini benar-benar dia penuh merdeka. Karena apa yang dalam perjanjian itu ialah sebenarnya kemerdekaan kita itu sendiri. Kalau kita ulang daripada nyanyian itu Sabah Merdeka itu Sabah Tanah Airku, Sabah Merdeka. Itulah yang sebenarnya yang kita ini sudah sebenarnya merdeka. Tetapi nampaknya sekarang ini kita ini di dalam penjajahan oleh Malaya. Jadi kalau pendapat saya ini adalah kita ini merayakan kemerdekaan yang kita mimpikan. Tapi sebenarnya bukan itu yang dirayakan. Karena dalam ini perjanjian, dalam sekolah sendiri pun dia tidak tulis bahwa ada perjanjian kita ini menubuhkan Malaysia Dalam buku mana-mana pun dalam sekolah Malaysia ini tidak ada dia tulisan. Selama kita di dalam Malaysia ini, khususnya di Sabah dan Sarawak, tidak begitu mengetahui bagaimana kemerdekaan itu wujud. Dan apabila kita telah mendengar apa yang telah diperkatakan, penggabungan kita itu bukan berlaku pada 31 hari bulan 8 tahun 1957, tetapi telah berlaku pada 16/9 tahun 1963. Dan barulah negara Malaysia ini wujud. Bukan seperti yang diperkatakan oleh beberapa pihak politik dan juga kerajaan hari ini,
bahwa kemerdekaan Malaysia itu adalah berlaku pada 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi ini telah menggambarkan juga bahwa kerajaan pusat telah menipu rakyat Malaysia, khususnya di Sabah dan Sarawak, karena mereka tidak mempedulikan Hari Malaysia itu. Inilah yang perlunya rakyat Sabah ketahui. Pengertian saya tentang 20 poin memorandum atau 20 perkara ini ialah ianya merupakan minimum safeguard dalam bahasa Inggris atau pelindung yang minima yang dituntut oleh pemimpin-pemimpin Sabah pada masa itu sebagai syarat-syarat yang hendaklah diikuti dan ditunaikan bagi Sabah menyertai Malaysia. Sepatutnya 20 perkara itu dimasukkan dalam perlembagaan, persekutuan dan negeri, akan tetapi apa yang terjadi? Ada yang dimasukkan, ada yang tidak. Kandungan 20 perkara itu mencerminkan taraf, kapasiti, kebolehan berunding dan pengalaman pasukan perunding Borneo Utara pada masa itu. Misalnya, ada beberapa perkara yang merupakan negatif bagi Borneo Utara, termasuk perkara 4, yaitu ketua negeri tidak layak untuk dilantik sebagai ketua persekutuan. Itu mengikat tangannya sendiri. Yang patut kita boleh, kita sendiri bilang tak boleh. Saya katakan ini negatif bagi Borneo Utara pada masa itu. Perkara 7, Sabah tidak berhak keluar daripada Malaysia. Keadaan ini adalah serupa Sabah masuk dalam sangkar, sudah masuk, dia kunci itu pintu sangkar, buang itu kunci di luar sangkar. Jadi selama-lamanya terperangkap dalam sangkar. Sabah bagi saya mengurungkan diri sendiri selama-lamanya. Ini merupakan bukan satu pelindungan, tetapi memerangkapkan sendiri selama-lamanya. Yang patut dituntut ialah kalaulah kemudian sesudah kita sudah menyertai Malaysia dan beberapa tahun kemudian janji-janji harapan kita pikir kita kena tipu, maka Sabah patut ada laluan untuk keluar daripada persekutuan. Kerana janji-janji itu harapan Sabah tidak ditunaikan. Ada perkara juga yang telah diserahkan oleh Sabah sendiri. Misalnya perkara 1, di mana Sabah tidak mempunyai agama negeri ataupun state religion. Akan tetapi dalam tahun 1971, Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan satu resolusi di mana Islam menjadi agama negeri ataupun state religion. Perkara 2, di mana penggunaan bahasa Inggeris tidak menentukan tarik luputnya, tidak ada tarik luputnya. Tapi dalam tahun 1973, Kerajaan Negeri sendiri ataupun Dewan Undangan Negeri Sabah telah memindah perlembagaan negeri supaya bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi yang tunggal. Ada perkara juga yang telah dilimpasi oleh masa ataupun kejadian. Dalam bahasa Inggris, overtaken by events. Misalnya perkara 3, di mana dikatakan perlembagaan Malaysia haruslah atau sepatutnya merupakan dokumen yang baru. Akan tetapi apa yang terjadi? Perlembagaan Malaya yang menjadi asas perlembagaan persekutuan Malaysia. Kalau dalam zaman sekarang yang berkomputer, ini paste and copy. Kalau sekarang lah, dulu tak ada ini. Perkara 9, yang meminta pegawai-pegawai British tinggal di Sabah, berada di Sabah selama yang boleh. Mereka berada di Sabah sehinggalah tahun 1973. Perkara 14, terhadap pelajaran yang memerlukan tempoh peralihan selama 7 tahun. Ordinan Pelajaran Sabah 1961 telah diisytiharkan sebagai Undang-Undang Persekutuan dalam tahun 1965. Perkara 18, yaitu nama Ketua Negeri ialah yang di-Pertuan Negara pada waktu itu. Kerajaan negeri telah memindah perlembagaan negeri, menukar
nama itu kepada yang dipertua negeri. Jadi ini perbuatan Sabah sendiri. Tujuan dan idea asal itu ialah memuatkan semua perkara dalam perlembagaan persekutuan dan negeri. Kalaulah ini sudah terkandung dalam perlembagaan, maka susah orang mau ubah, mau usik dan mau pindah. Kalau ada undang-undang persekutuan dan negeri yang bertentangan dengan perlembagaan, maka perlembagaanlah yang lebih sah daripada undang-undang persekutuan ataupun negeri. Sebahagian besar perkara-perkara itu tidak dimuatkan kecuali perkara mengenai kedudukan orang-orang asal yang dimasukkan dalam artikel 153 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan itu nampaknya memihak kepada orang-orang asal yang beragama Islam. Perkara 8, yaitu bonionisasi. Perkara ini hampir dilupakan. Di mana ada pelaksanaan, nampaknya juga memihak kepada orang-orang Sabah yang beragama Islam. Kita boleh baca, kita boleh nampak itu jabatan, siapa orang dia. Perkara 16, tidak ada pindaan atau penarikan perkara boleh dilakukan oleh kerajaan persekutuan tanpa persetujuan negeri Sabah. Pindaan kepada perlembagaan persekutuan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan daripada negeri Sabah sekiranya pindaan itu ada kepentingan bagi negeri Sabah. Adakah ini dipatuhi? Misalnya, pemindahan perlembagaan persekutuan apabila Sabah menjadi sebuah negeri daripada 13 negeri di dalam Malaysia. Adakah kerajaan negeri Sabah secara formal, secara rasmi dirunding dan adakah persetujuan negeri Sabah diperolehi oleh kerajaan persekutuan? Jadi ini baik untuk diperiksa semula. Akan tetapi kalaulah dalam kerajaan sekarang ini, walaupun ini ada di sana, ini 20 perkara, tapi kalau boleh dia lebih minat untuk melupakan saja. Dia tidak mau ingat apa yang ramai orang tidak suka, dia ingat. Ini 20 perkara ini yang merupakan kita punya safeguard pada awalnya tidak ditunaikan. Perjanjian Malaysia itu telah ditandatangani oleh Great Britain, Ireland Utara, Malaya, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura pada 9 Julai tahun 1963. Singapura telah disingkirkan daripada Persekutuan Malaysia pada 9 Ogos tahun 1966. Tindakan ini dengan sendirinya menukar perjanjian Malaysia kepada status yang tidak sah dan tidak terpakai. Kerana kalau kita berdua ada perjanjian dan kamu lari, apa janji perjanjian itu tidak sah lagi. Masih ramai lagi rakyat di Sabah dan Sarawak ini tidak